Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kami untuk subjek MPU 22012 Entrepreneurship, Puan Siti Zahra binti Salihin. Saya Nur Zaidah binti Zainuddin dengan nombor matrik 14 DPM 20F 1034. Kami daripada kumpulan Obsedap akan memulakan pembentangan ini. Okey, ini adalah pengenalan mengenai perniagaan kami. Perniagaan Obsedap adalah perniagaan perkongsian yang menjual pelbagai produk seperti makanan segera dan makanan ringan. Idea penubuhan Obsedap timbul atas kesedaran untuk memberi sokongan kepada produk tempatan dan masalah pelajar yang sering lapar tetapi tidak mempunyai kewangan yang banyak dan idea untuk mengisi perut semasa waktu lapang. Maka ianya mendorong Obsedap untuk membuka sebuah kedai online di media sosial yang mempunyai pengikut yang ramai. Sasaran pelanggan adalah penduduk sekitar dan pelajar institusi pengajian tinggi seperti Politeknik Merlimau, UiTM dan Kolej Komuniti Jasin. Dan kami juga menumpukan kepada seluruh Malaysia untuk perniagaan secara atas talian. Perniagaan ini telah berdaftar dengan SSN pada 1 Oktober 2021 dan ianya telah mula beroperasi di atas talian. Tujuan untuk perniagaan kami ini adalah rancangan perniagaan ini disediakan untuk menyediakan makanan yang mudah dibawa dengan harga berpatutan yang sesuai untuk semua golongan usia, daripada yang kecil sehinggalah yang tua. Selain itu, ianya juga untuk membantu pelajar sekitar Politeknik Merlimau Melaka untuk mengisi perut dengan hanya memperuntukkan kewangan yang sedikit. Ini adalah latar belakang perniagaan kami. Nama perniagaan kami adalah Obsedap. Ianya beroperasi di nombor 23 Jalan Nibong 14, Taman Daya, Johor Bahru 81100, Johor, Malaysia. Dan nombor pejabat kami adalah 0137999890. Email pelanggan boleh menghantar email kepada sedappopbiz@gmail.com. Perniagaan kami adalah secara partnership, iaitu secara perkongsian. Tujuan kami adalah menjual snack makanan yang mudah dibawa dan tersedia untuk pengguna. Ianya bermula daripada 15 November 2021 dan nombor pendaftaran kami adalah IMA 12345667. Modal permulaan kami adalah sebanyak 34,774,090 sen. Ini adalah latar belakang pemilik. Pemilik yang pertama adalah Hasna Saliza daripada Johor, berumur 19 tahun dan belajar di Politeknik Merlimau Melaka. Begitu juga dengan pemilik kedua, bernama Zahidah, berasal daripada Selangor, 19 tahun, juga belajar di Politeknik Merlimau Melaka. Pemilik ketiga bernama Syahidatun Najwa, berasal daripada Melaka, 19 tahun serta belajar di Politeknik Merlimau Melaka. Dan Batrisha daripada Negeri Sembilan, berumur 19 tahun dan belajar di Politeknik Merlimau Melaka. Perancangan sumber manusia, VC. VC kami adalah untuk membuka penyertaan dropship dan ejen seramai 100 orang selepas setahun perniagaan kami beroperasi. Misi kami pula adalah untuk mencapai jualan tahunan sebanyak RM20,000 untuk setahun. Ini adalah logo perniagaan yang telah direka cipta oleh kami berempat. Logo ini adalah
hasil gabungan ID kami. Warna kuning adalah warna untuk menarik perhatian pelanggan sebab kebanyakan perniagaan yang berasaskan makanan, mereka menggunakan logo warna kuning untuk menarik perhatian pelanggan, untuk menambah lagi selera pelanggan. Dan di tengah-tengah ni ada gambar kartun snack untuk tambah lagi perhatian dalam kami punya logo, dan ini adalah nama Op Sedap, nama perniagaan kami. Tagline untuk perniagaan kami adalah lepas makan pasti sedap nak lagi. Struktur perniagaan. Okey, di dalam perniagaan kami terdapat jawatan pemilik atau ketua pegawai eksekutif. Lepas tu di bawah tu ada pengurus sumber manusia, pengurus jualan, pengurus pemasaran, pentadbir dan ada 4 orang ejen. Okey, tanggungjawab sebagai pemilik adalah menguruskan operasi keseluruhan perniagaan. Tanggungjawab untuk pengurus sumber manusia adalah merancang, mengarah dan menyelaraskan fungsi pentadbiran sesebuah organisasi. Mereka mengawasi pengambilan, temuduga dan pengambilan ejen baru, dan mereka juga menguruskan gaji untuk ejen. Tanggungjawab untuk pengurus jualan pula adalah mereka akan pimpin pasukan jualan dengan menyediakan bimbingan, latihan dan pembelajaran. Mereka juga menetapkan kuota dan matlamat jualan, mencipta rancangan jualan dan menganalisis data, menetapkan wilayah jualan dan membina pasukan mereka. Tanggungjawab untuk pengurus pemasaran pula adalah mempromosikan perniagaan, perkhidmatan produk atau jenama. Mereka akan membangunkan strategi pemasaran dan harga, menjana petunjuk perniagaan baharu dan menyelia kaki tangan jabatan pemasaran. Mereka juga mengurus belanjawan, pemasaran dan menganalisis arah aliran. Tanggungjawab untuk pentadbir pula adalah mereka bertanggungjawab ke atas aktiviti pentadbiran harian. Tanggungjawab tersebut termasuk adalah untuk mengangkat panggilan telefon, mengendalikan email dan menawarkan nasihat pentadbiran apabila diperlukan. Tanggungjawab bagi ejen pula adalah tentukan keperluan pelanggan dan tawarkan penyelesaian dan sokongan produk atau perkhidmatan. Imbuhan. Gaji untuk pemilik atau ketua pegawai eksekutif adalah sebanyak RM3,000. KWSP mereka adalah RM390. Per keso adalah sebanyak RM53.35 dan jumlah keseluruhan adalah RM3,443.35. Untuk pengurus sumber manusia pula, gaji bulanan mereka adalah sebanyak RM1,500. KWSP mereka sebanyak RM195. Per keso adalah sebanyak RM27.15 dan sepenuhnya adalah RM1,722.15. Begitu juga pengurus jualan, sebanyak pengurus jualan dan pengurus pemasaran, mereka mempunyai gaji yang sama dengan pengurus sumber manusia. Untuk pentadbir, gaji mereka adalah sebanyak RM1,300, KWSP mereka sebanyak RM169 dan per keso adalah sebanyak RM23.65. Jumlah keseluruhan adalah RM1,492.65. Untuk ejen, gaji mereka adalah sebanyak RM1,200. KWSP mereka sebanyak RM156 dan per keso sebanyak RM21.85. Jadi jumlah keseluruhan adalah RM1,377.85. Jadi keseluruhan bagi gaji bulanan adalah RM10,000. Keseluruhan KWSP adalah sebanyak RM1,300. Keseluruhan untuk per keso adalah RM180.30 dan jumlah bagi kesemuanya adalah sebanyak RM11,480.30.
Senarai aset sumber manusia. Okey, kita ada peralatan pejabat. Peralatan pejabat kita ada komputer, ada mesin pencetak dan telefon. Bilangan komputer adalah sebanyak 8, mesin pencetak sebanyak 2 dan telefon ada 1. Bila dikira-kira semua, kami akan mendapat jumlah kesemuanya adalah sebanyak RM17,200 dan jumlah susut nilai tahunan adalah sebanyak RM6,640. B. Perabot. Kita mempunyai perabot seperti meja pekerja, kerusi pejabat, meja mesyuarat, sofa dan kabinet. Meja pekerja kita ada 8, kerusi pejabat pula kita akan ada 10, meja mesyuarat ada 2 dan sofa ada 2 dan kabinet untuk pejabat adalah sebanyak 4. Total untuk semua adalah sebanyak RM7,200. Dan susut nilai tahunan adalah sebanyak RM720. Lengkapan dan lekapan. Kami mempunyai penghawa dingin, lampu pendah floor, kipas siling dan kamera keselamatan. Semuanya penghawa dingin, lampu pendah floor, kipas siling kita ada 3 dan kamera keselamatan ada 5. Jadi harga semua adalah sebanyak RM9,700 dengan susut nilai tahunan sebanyak RM970. Ini adalah senarai peralatan pejabat yang ada di pejabat perniagaan kami. Kami mempunyai kertas A4, fail, alat tulis, buku rekod. Perbelanjaan bulanan untuk kertas A4 adalah sebanyak RM100, fail sebanyak RM20, alat tulis RM100, buku rekod adalah sebanyak RM15 dan keseluruhan adalah sebanyak RM235. Assalamualaikum, saya Hasni Shaliza dengan kad matriks 14 DPM 20R1019 akan menyambung penerangan tentang perancangan pemasaran sehingga ramalan jualan produk. Untuk poin 6.1, penerangan tentang produk dan servis. Penghantaran kami adalah cepat, pilihan yang sihat dengan bahan semula jadi, kemudian mudah dibawa dan disediakan di mana-mana pada bila-bila masa saja. Produk ini dibungkus dengan baik supaya mudah dihantar dengan cepat. Selain itu, produk ini penuh dengan bahan-bahan semula jadi yang menjadikan produk kami adalah pilihan yang sihat dan sesuai untuk dinikmati oleh semua peringkat umur. Kemudian, produk kami ialah mesra perjalanan iaitu mudah dibawakan dan disediakan di mana-mana sahaja. Untuk target jualan, kami menyasarkan pelajar Politeknik Merlimau iaitu sekitar 5,000 orang dalam masa setahun. Kemudian staf Politeknik Merlimau pula ialah sekitar 500 orang. Ketiga ialah pelanggan dalam talian. Kami jangkakan untuk 30,000 orang yang berumur antara 20 hingga 40 tahun merujuk kepada demografi penduduk daerah Jasin pada tahun 2021 ataupun sekitar Malaysia. Dan dianggarkan terdapat 35,500 orang yang disasarkan oleh Opsedap. Dijangkakan 0.5% daripada 35,500 ataupun 1,775 orang akan menjadi pelanggan Opsedap. Dianggarkan seorang pelanggan akan membayar serendah RM3 sahaja untuk membeli produk Opsedap. 6.2 ialah profil pelanggan. Ia merupakan ciri-ciri sasaran para pelanggan seperti poin yang pertama ialah semua peringkat umur boleh menikmati produk daripada Opsedap ini kerana sesuai untuk semua peringkat umur dari bayi hinggalah yang kedewasa. Seterusnya ialah vegetarian, iaitu sesuai untuk mereka yang hanya makan sayur-sayuran tanpa daging. Kerana produk Opsedap mengandungi bahan-bahan semula jadi seperti menggunakan buah-buahan yang segar. Untuk target yang seterusnya ialah pelanggan dalam talian. Cara-cara untuk mendapat pelanggan dalam talian ini ialah mempromosikan produk Opsedap di aplikasi media sosial media iaitu Facebook, Instagram, WhatsApp dan Telegram.
untuk mendapatkan para pelanggan. 6.4 ialah analisa daripada para pesaing. Terdapat 20 para pesaing untuk op sedap, iaitu di sini terdapat senarai pesaing, kemudian ialah kekuatan dan kelemahan daripada para pesaing itu sendiri. Yang pertama ialah cookies warni, iaitu kekuatannya ialah biskut coklat rangup bersama lelehan coklat gelap dan coklat putih. Dan merupakan jenis kudapan era baru kini, dan semakin mendapat permintaan lebih-lebih lagi pada para golongan yang muda. Kelemahannya ialah penjualannya terhad kerana perlu tempah terlebih dahulu untuk membelinya. Seterusnya ialah Toki-Poki underscore Topoki. Kekuatannya ialah makanan Korea yang sangat diminati para remaja dan golongan muda. Persaingannya yang hebat bagi segmen makanan segera. Kelemahannya ialah jenama yang kurang dikenali kerana penjualannya ialah di sekitar kawasan berdekatan dan agak terhad. Seterusnya ialah kacang-macang official. Snack merupa yang pelbagai dan boleh dipilih snacknya mengikut cita rasa ramai. Tetapi mempunyai kelemahan iaitu kandungan bahan mentahnya yang mengandungi kekacang, dan terdapat para pelanggan yang alah pada kacang. Seterusnya ialah Delish.HQ, iaitu kekuatannya ialah Chocoja berkonsepkan premium dengan menawarkan pelbagai perisa yang menarik. Tetapi mempunyai kelemahan iaitu hanya dijual di satu daerah terdekat saja. Kemudian ialah Chocoja cookies yang merupakan Chocoja handmade. Dia mendapat kurang sambutan kerana para pelanggan ia merupakan jenama yang masih baru di pasaran. Seterusnya Fira Cookies by Nurul. Kekuatan yang dimiliki oleh Fira Cookies by Nurul sendiri ialah biskut Chocoja bersama cairan coklat Cadbury yang merupakan coklat kegemaran rakyat Malaysia. Tetapi kelemahannya ialah lelehan coklat Cadbury yang terlalu manis kerana Cadbury merupakan satu-satunya coklat yang agak manis juga. Seterusnya ialah Daily Chips Johor. Ianya merupakan sejenis keripik pisang yang dimodelkan dengan salutan coklat vanila dan coklat jenama yang sedang meningkat naik kerana penawaran produk yang unik. Antara kelemahan yang dimiliki oleh Daily Chips Johor ialah penawarannya yang agak terhad kerana kebanyakannya dijual oleh para ejen dan stokis sahaja buat masa ini. Seterusnya ialah Tempe.my, jenis kudapan yang menarik sesuai untuk golongan vegetarian. Satu-satunya jenama makanan kudapan yang sedang meningkat naik kerana keunikannya yang tersendiri dan merupakan pilihan yang sihat. Ia merupakan tempe yang diproses menjadi keripik. Antara kelemahan yang dimiliki oleh Tempe.my ialah harga yang ditawarkannya agak mahal dan penawarannya juga adalah terhad. Pesaing seterusnya ialah Golden Payet Love. Kekuatannya ialah keripik rempeyek yang dimodenkan dan ditambah dengan perisa yang diminati oleh orang ramai pada zaman kini, iaitu telur masin. Kelemahannya ialah kandungan garam yang agak tinggi dan harga tawarkan juga agak tinggi. Seterusnya ialah Ruby Ice Cream. Ice cream yang beraneka perisa dengan topping yang menarik yang boleh ditambah. Kemudian mudah mendapat menarik golongan para pemuda untuk membelinya kerana sangat mendapati cita rasa golongan muda kini. Tetapi mempunyai kelemahannya iaitu perlu dimakan dengan segera untuk mengelakkan aiskrim cair. Dan ianya dijual secara tunai dan di kawasan sekitarnya sahaja. Seremban Mills. Kekuatannya ialah menjual beberapa jenis produk makanan pencuci mulut daripada kaum-kaum yang lain. Pencuci mulut yang ditawarkan mendapat permintaan tinggi kerana cita rasa para pelanggan yang ingin mencuba sesuatu yang baru. Tetapi mempunyai kelemahannya iaitu harga pembungkusannya yang sedikit mahal bagi melindungi kualiti makanan itu agar tidak rosak. Dan terdapat beberapa para pelanggan yang memiliki
memiliki keraguan terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Seterusnya ialah air kaya raya viral. Merupakan air popular era kini kerana menawarkan perisa yang menarik. Kelemahannya ialah kandungan gula yang tinggi dan ketahanannya yang singkat serta dijual di kawasan sekitarnya sahaja. Seterusnya ialah air viral nagari, pencuci mulut Thailand yang sangat diminati oleh golongan muda kini. Kelemahannya ialah tempoh ketahanannya yang singkat serta penjualannya secara tunai di kawasan sekitar sahaja. Seterusnya ialah kudapan crunchy yang menyediakan perkhidmatan tunai serta pengepusan dan sentiasa mengemas kini promosinya di media sosial. Kelemahannya ialah sambutannya yang sedikit di media sosial dan mengenakan kos penghantaran yang agak tinggi. Sebelum ke persaingan seterusnya, kudapan crunchy ini ialah menjual keripik-keripik seperti keripik pisang ataupun keripik ubi. Seterusnya ialah kedai Ibu Wani. Kekuatannya lah menawarkan pelbagai menu hidangan masakan panas dan harganya juga berpatutan dan senang mampu dimiliki oleh setiap para pelanggan. Tapi kelemahannya ialah penjualan secara tunai di kawasan tertentu sahaja dan berada di kawasan pedalaman. Kemudian ialah Sparkles Popcorn. Kekuatan Sparkles Popcorn ialah bungkusan produk yang menarik perhatian para pelanggan dan seringkali mengadakan pertandingan bagi menarik para pelanggan untuk membeli produk daripada mereka. Antara kelemahan daripada Sparkle Popcorn sendiri ialah kurang mendapat sambutan di sosial media dan produk ini agak diragu-ragu oleh para pelanggan kerana kurang mendapat maklum balas daripada pelanggan. Seterusnya pesaing yang ke-18 ialah Umi Kitchen. Kekuatannya ialah mengutamakan citarasa pelanggan dan menawarkan harga yang berpatutan, tetapi mempunyai kelemahannya yang tersendiri ialah pilihan menu yang sedikit serta perkhidmatan pelanggannya yang kurang memuaskan. Seterusnya ialah Crispy Chocolate Choco Tube by Nadir, iaitu sejenis produk yang tidak kena kod coklat dan mempunyai pilihan cereal yang pelbagai. Kelemahannya ialah membuat penghantaran di kawasan tertentu sahaja dan mengandungi kandungan gula yang agak tinggi. Yang terakhir ialah Tafood BTHO, iaitu produk ini menyediakan perkhidmatan postage di seluruh negeri serta bungkusannya yang menarik. Tetapi kelemahannya ialah harganya yang akan mahal dan hanya membuat pesanan dan penghantarannya secara tunai di kawasan yang tertentu saja. Seterusnya ialah 6.5 iaitu ramalan jualan bulanan. Ramalan jualan bulanan ini ialah berdasarkan 12 bulan jualan itu berlangsung. Dan produk yang pertama daripada Sedap sendiri ialah Pops Malaya Ice Bar. Jualan pada awalnya sedikit. Penawarannya yang sedikit, tetapi mula meningkat naik sekitar bulan Jun, iaitu pada bulan 6 kerana pada musim tersebut berlaku banyak musim perkahwinan dan rata-rata ramai yang membeli ais bar ini untuk membuat goodies yang diberikan kepada para tetamu yang hadir di kenduri perkahwinan tersebut. Seterusnya ialah produk Melo Crunch. Melo Crunch ini memiliki dua harga yang berbeza, iaitu yang untuk Melo Crunch berharga RM13.90 dan untuk cookies iaitu biskut
Milo Crunch bermula dengan harga RM16.90. Perbezaan daripada kedua-dua produk ini, produk untuk Milo Crunch mendapat banyak sambutan kerana harganya yang murah berbanding cookies Milo Crunch, tetapi memiliki rasa yang menarik untuk kedua-dua produk tersebut. Okey, untuk jualan 6 bulan pertama agak rendah kerana Milo Crunch ini juga merupakan jenama yang baru juga dalam pasaran. Tetapi mula meningkat pada 6 bulan seterusnya kerana pelanggan sudah mengenali produk ini dan rata-rata pembeli yang 6 bulan kemudian merupakan pelanggan yang sama, iaitu mengulang menempah produk daripada Milo Crunch ini sendiri. Seterusnya, produk yang ketiga ialah produk NZ Crunchies. Sama seperti produk Milo Crunch, memiliki dua tawaran produk iaitu berharga daripada bermula RM3 dan RM10. Pack RM3 ialah pack pouch atau lebih dikenali dalam bentuk plastik, manakala yang RM10 pula ialah berbentuk balang. Perbezaan antara kedua-dua produk ini tidak mempunyai banyak perbezaannya kerana produk NZ Crunchies ni juga merupakan produk yang terkenal juga. Jadi, walaupun mempunyai harga yang berbeza, tetap kedua-dua harganya dapat dibeli kerana memiliki perisa yang merupakan cita rasa semua para pelanggannya. Jadi, jualan untuk NZ Crunchies sentiasa meningkat dan tiada tanda-tanda untuk menurun. Akhir sekali, produk yang ditawarkan oleh Sedap ialah Kembara Mills. Ia merupakan produk yang banyak juga mendapat sambutan daripada para pelanggan kerana proses penyediaannya yang sangat mudah. Antaranya ialah boleh dimakan secara begitu sahaja ataupun untuk menikmatinya dengan lebih sedap, boleh memanaskannya di dalam oven. Okey, baiklah. Untuk jualan ni pada permulaan agak sedikit kurang sambutan kerana produk Kembara Mills ini baru juga dalam pasaran, tetapi mula meningkat naik pada bulan Julai kerana sekitar bulan Julai bermula musim hujan dan kebanyakan para pelanggan menempah produk Kembara Mills kerana untuk menjadi alternatif selain masakan instan lain untuk disediakan ketika hari hujan kerana para pelanggan tidak mahu keluar untuk membeli lauk kerana hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidatun Najwa binti Syamsul Bahari. Seterusnya saya akan terangkan tentang senarai perbelanjaan pemasaran. Okey, item yang kami gunakan untuk perniagaan kami ialah stiker, kad perniagaan dan stand banting. Jumlah untuk pembelanjaan bulanan ialah sebanyak RM155, manakala untuk pembelanjaan tahunan sebanyak RM200. Okey, seterusnya saya akan masuk pada 7.0 iaitu pelan operasi. Yang pertama ialah proses serta alih. Jadi di sini kami mempunyai 9 aliran untuk perniagaan kami beroperasi. Yang pertama, barang pesanan dihantar daripada pembekal. Yang kedua, kami perlu membuat pemeriksaan barangan atau produk sebelum mula menjual. Yang ketiga, barang akan disimpan di stor yang besar. Dan yang keempat, barang akan dipindahkan ke kedai di mana pelanggan boleh datang dan membuat pilihan. Dan yang keenam, pelanggan membawa barang
ke kaunter untuk membuat pembelian. Yang ketujuh, proses pembukusan. Yang ke-8, kami menerima bayaran daripada pelanggan. Dan yang terakhir, kami mencapai objektif perniagaan di mana pelanggan berpuas hati dan pulang ke rumah dengan hati yang senang. Seterusnya ialah 7.2 iaitu pengeluaran dan jualan. Unit pengeluaran dan jualan. Perniagaan kami mula pada bulan Januari sehingga Disember. Kami menjual 4 jenis produk iaitu NZ Crunchies, Melo Crunch, Kembar Mills dan Pop Malaya Ice Bars. Bagi produk NZ Crunchies, kami menjual dengan dua barang iaitu untuk satu balang berharga RM10 dan manakala untuk satu pack dengan harga RM3 sahaja. Balang dengan pack terdiri daripada NZ Crunchies. Okey. Ini meningkat jualan untuk kedua-dua jenis NZ Crunchies ini meningkat dari bulan 1 sehingga bulan 12. Produk yang kedua kami ialah Melo Crunch, juga mempunyai dua jenis iaitu satu berperisa crunch dan satu lagi ialah cookies. Produk ini sangat laris di kalangan remaja, kanak-kanak maupun orang dewasa. Oleh itu, kami dapat kumpulkan jualan yang meningkat setiap bulan. Dan yang seterusnya ialah Kembara Mills dan Pop Malaya Ice Bars. Kedua-dua produk ini mempunyai menu dan perisa yang pelbagai tapi ditetapkan pada harga yang sama iaitu Kembara Mills berharga RM15 dan Pop Malaya berharga RM10 satu kotak. Kembara dan Pop Malaya juga mengaut keuntungan yang banyak dan dari bulan 1 hingga bulan 12. Bagi pembelian bulanan untuk produk daripada pembekal, kuantiti pembelian Pop Malaya Ice Bar sebanyak 20 unit dan komisen yang diterima sebanyak RM2 satu kotak. Produk Melo Crunch sebanyak 20 balang perisa crunch dan cookies 20 balang crunch, 20 cookies. Bagi jualan satu balang crunch, kami menerima komisen sebanyak RM3, manakala untuk cookies kami menerima komisen sebanyak RM3 seunit. NZ Crunchies dan Kembara Mills, kami memesan sebanyak 30 unit sebulan. Komisen untuk NZ Crunchies 50 sen satu pack, manakala RM1.50 untuk satu balang. Untuk Kembara Mills pula, RM4 satu pack. Pembelanjaan lain seperti kotak, beg plastik, sudu dan garfu. Jumlah belian ketiga-tiga item tersebut ialah RM90. Kami beroperasi di Jalan Libung, Johor Bahru. Ianya berhampiran dengan taman perumahan. Seterusnya, untuk susun atur ruang ini, terdapat ruang utama dan pintu masuk bagi para pelanggan ataupun ejen untuk mengambil stok tambahan. Dan bagi pelanggan yang telah membuat tempahan, mereka boleh menunggu di tempat menunggu yang telah disediakan. Seterusnya, bagi ejen ataupun food panda yang perlu cepat membuat penghantaran, mereka boleh tunggu di kerusi yang disediakan di depan kaunter sementara menunggu tempahannya diambil daripada store di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Badrisha binti Musa. Nombor pendaftaran saya 14 TPM 20F1054. Jadi saya akan membentangkan untuk slide senarai aset operasi 7.5. Yang pertama, peralatan. Dengan komputer ada 8. Jadi harga seunit komputer tu RM2,000 lah.
susut nilai tahunan 40%, jadi 40% darab dengan 16,000 jadi 6,400. Mesin pencetak pula ada dua. Satu mesin pencetak tu bernilai 350. Jadi 350 tu darab 2 dapat 700 dan susut nilai tahunan untuk mesin pencetak 20%. Jadi 20% darab 700 jadi 140. Untuk telefon harga seunit 500. Untuk susut nilai tahunan bagi telefon 20%. 20% darab 500 jadi 100. Jadi jumlah keseluruhan untuk susut nilai tahunan berjumlah RM6,640. Untuk 7.6 senarai pembelanjaan dan pengoperasian. Untuk bulan 6 untuk pembelanjaan untuk wifi, air dan elektrik, beg plastik, sewa dan pengiklanan. Untuk pembelanjaan bagi bulanan RM1,118. Untuk pembelanjaan tahunan RM13,416. Untuk 8.1 kos pelaksanaan projek dan sumber dana. Untuk pembelanjaan permulaan, kita meluangkan duit sebanyak RM1,870 jumlah untuk 3 bulan. Pembelian aset bukan semasa jumlah untuk 3 bulan sebanyak RM34,100. Untuk jumlah pembelanjaan, pemasaran dan operasi, kita meluangkan duit sebanyak RM39,204.90. Jadi jumlah keseluruhannya ialah RM75,174.90. Untuk modal permulaan, jumlah keseluruhannya RM34,774.90. Untuk pinjaman modal RM40,400. Untuk pinjaman sewa beli tiada. Untuk pembentangkan ini, saya membentangkan aliran masuk tunai sebelum membuat loan. Ini pembentangan jumlah keseluruhan aliran tunai, aliran masuk tunai selepas membuat loan. Ini adalah penyata pendapatan performa bagi Obsedap bagi tahun 2020. Rugi bersih sebanyak RM117,254.90. Bagi tahun 2021, rugi bersih sebanyak RM61,960.60. Bagi tahun 2022, RM37,406. 8.4 merupakan penyata kedudukan kewangan performa bagi Obsedap. Penyata kedudukan kewangan performa ini dibuat pada 31 Disember 2020, 2021 dan 2022. Penyata ini menunjukkan aset bukan semasa, aset semasa, equity pemilik dan liability. Penyata ini juga menunjukkan jumlah aset semasa menaik dari tahun 2020 hingga 2022. Begitu juga dengan jumlah equity dan liability juga meningkat dari 2020 hingga 2022. 8.5 menunjukkan jadual pembayaran balik pinjaman modal daripada Bank SME Bank. Jumlah pinjaman sebanyak RM40,400 dan kadar faedah yang diterima oleh perniagaan ialah 8% setahun. Tempoh pembayaran selama 7 tahun bersamaan 84 bulan. Pembayaran balik semula bermula daripada bulan Ogos 2020. Jumlah yang perlu dibayar untuk sebulan ialah sebanyak RM481 dan jumlah faedah sebulan ialah RM270. Jadual ini menunjukkan pengiraan
pembayaran balik pinjaman secara terperinci.